ke syurga. Saat ku buntu, saat ku jatuh, Engkau berikan harapan yang baru. Berat lelahmu, susah payahmu, membesarkanku dengan kasih sayang. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Wahai Tuhan, ampuni dosa-dosaku, juga dosa kedua ibu bapaku. Kasihi mereka seperti mana mereka mengasihi diriku dahulu. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Keadaan politik negeri Terengganu pada zaman Sultan Omar, Sultan Terengganu ke-9, memberikan ruang kepada ulama ternamanya seperti Tunku Tuan Besar atau Syed Muhammad bin Zainal Abidin untuk memainkan peranan yang penting. Kepribadian tinggi dan akhlak mulia Tunku Tuan Besar menyebabkan beliau bukan sahaja disanjung oleh masyarakat tetapi juga dihormati keluarga diraja Terengganu. Sehubungan itu beliau dikurniai kedudukan istimewa dalam pemerintahan Sultan Omar. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diiki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berhasad dengki, janganlah kamu menambah harga barang jualan untuk memperdaya orang lain, janganlah kamu saling memarahi, janganlah kamu saling berpaling daripada saudara kamu untuk memutuskan talian persahabatan, dan janganlah sebahagian daripada kamu memutuskan pembelian sebahagian yang lain. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi Iklim bersama Faiz Haji Osman.
Ekspresi iklim inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pengajian ilmu kita nak bawakan setiap Khamis 9 malam untuk bicara dalam tajuk rancangan kita Kemuliaan Al-Mustafa bersama tadi tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, dan insyaAllah kita nak ikuti pengajian ini. Anda sambil dengarkan dekat radio, anda juga boleh menonton siaran kami menerusi live Facebook yang kita bawakan. Facebook kita IKIM FM dan juga YouTube kami IKIM. Untuk sama-sama anda, selain daripada tonton, anda juga boleh kongsi catatan dan kongsikan juga siaran ini kepada ramai lagi. Semoga ramai yang beroleh manfaat perkongsian yang akan kita bawakan. InsyaAllah kita nak bersama alu-alukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dah pun bersama dengan kita dalam talian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, insyaAllah. Kita nak bawa satu lagi tajuk yang akan kita kupas pada malam ini berkaitan dengan ketua semua Rasul yang diampuni kesalahannya. InsyaAllah ini kira episod ketiga kita bersiaran. Sebelum kita dengarkan, kita mengenali pengenalan untuk tajuk kita, dan insyaAllah kita dah bawakan sebelum ini tentang penghulu sekalian manusia, dan kali ini kita bawakan tajuk ketua semua Rasul yang diampuni kesalahannya. Boleh terus dengarkan kami Ustaz. Kita nak mulakan pengajian Kemuliaan Al-Mustafa kita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Terima kasih pada DJ kita Haji Faiz bin Osman hafizahullah wa matta'allahu bi sihatin wa afiyah. Amin. Para hadirin kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sekali lagi kita dapat bersua dan ke udara yang mudah-mudahan masya-Allah ia menjadi salah satu daripada sebab bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, dengan kita mengambil pengajaran ini dalam kehidupan. Bahkan kita niatkan pada malam ini kita sama-sama nak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek kemuliaan diri baginda sallallahu alaihi wasallam, kelebihan dan penganugerahan yang Allah berikan kepada baginda, sehingga ia merupakan penganugerahan yang tak diberikan kepada orang lain, masya-Allah. Begitulah hal keadaan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan itu patut dirasai dalam hati sanubari tiap-tiap orang daripada kita, supaya dengannya kita menjadi orang-orang yang sungguh kenal kepada Rasulullah SAW dan sanggup membela baginda, disebabkan merasa kebertanggungjawaban, bertautan hati kita yang cintakan kepada Rasulullah SAW. Kadang-kadang disebabkan ia tidak kenal dan tidak mengetahui ketinggian dan kemuliaan Rasulullah, itu yang menyebabkan seseorang buat tak kisah, rasa macam hidupnya dengan Rasulullah tidak ada hubungan, masya-Allah. Sedangkan dalam kehidupan hariannya, ya, setiap perkara yang kita buat semuanya ada hubung kait ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin ya Rasulullah itu tidak ada ya pertalian dengan kita. Apatah lagi masya-Allah, hatta dengan para nabi dan rasul pun akan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Babuna fillah, dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Allah Adam alaihissalam dan orang-orang selepasnya, yaitu para nabi dan rasul,
Ya, kalau dengan para nabi dan rasul pun berada di bawah kepimpinan Rasulullah SAW, sudah semestinya lah seluruh umat manusia yang dipimpin oleh nabi-nabi dan rasul juga akan berada di bawah kepimpinan Rasulullah SAW. Maka itu yang kita dapat fahami. Kalau dengan para nabi dan rasul pun dipimpin oleh nabi kita, begitulah juga dengan umat-umat mereka yang mengikut di belakang mereka juga akan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada baginda di hari akhirat kelak. Sehingga baginda menjadi pemimpin kepada seluruh para nabi dan rasul. Maka lantaran kerana kepimpinan itu, nabi kita lah orang yang paling mulia nanti di hari akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kemuliaan yang besar yang Allah anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah Allah telah pun mengisytiharkan di dalam Al-Quran bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu telah pun mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas setiap salah dan silapnya. Ini merupakan satu penganugerahan yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul yang lain. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Yang mafhumnya, pastilah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan akan kesalahanmu wahai Muhammad yang terdahulu dan juga yang akan datang. Maka ia merupakan pemakluman daripada Allah Subhanahu wa taala akan keampunan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para nabi dan rasul yang lain, ketika mana umat mereka memohon para nabi dan rasul itu supaya memberi bantuan kepada mereka di hari akhirat kelak, maka para nabi dan rasul merasakan dirinya tidak layak untuk memberikan pertolongan, tidak berani untuk memohon. Bahkan disebutkan juga sesungguhnya Allah sangat murka dan kemurkaan Allah tidak terperi. Izhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada nabi-nabi yang lain. Di hari akhirat ni, Masya Allah, Faiz, pada hari akhirat kelak, sehingga kan seseorang itu menjauhkan diri daripada yang lain, disebabkan masing-masing bimbang akan diklaim oleh yang lain terhadap dirinya. Ibu ayah menjauh daripada anak-anak, anak-anak menjauh daripada ibu ayah, saudara menjauh daripada saudaranya, teman baik juga menjauh daripada teman baiknya, kerana bimbang masing-masing akan kita katakan menuntut hak-hak mereka. Tetapi Masya Allah, sehingga kan pada hari itu juga nanti para nabi dan rasul juga berada di dalam rasa bimbang. Kenapa? Kerana Allah sangat murka, kata para nabi, dan kemurkaan Allah tidak terperi. Pergilah kepada yang lain. Ini kerana keagungan dan kebesaran Allah yang dirasai oleh para nabi dan rasul pada keadaan di padang mahsyar kelak. Mereka datang bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Mereka katakan, wahai Adam, tidakkah engkau bapa kepada kami semua? Dan Allah telah menciptakanmu dengan kekuasaannya. Allah juga mengajarkan kepadamu akan segala nama segala sesuatu. Allah ajar pada kamu. Dan Allah juga memerintahkan para malaikat sujud kepadamu, wahai Adam. Mereka kata sedemikian. Tidak bolehkah pada hari ini kamu memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu.
Mereka minta pada Nabi Adam AS supaya Nabi Adam ni mendoakan, mohon sesuatu kepada Allah, buat sesuatu, kerana mereka menunggu di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat lama, ya, sehingga kan ya digambarkan huru hara mahsyar tu ada orang yang tenggelam dalam peluhnya, ada orang yang berenang-renang, ada orang yang merasakan terik panas mentari bagaikan matahari itu sejengkal di kepala, dan berbagai-bagai lagi derita, sengsara dan juga kepayahan. Maka dalam hal keadaan yang sedemikian, mereka ingin bertemu dengan nabi-nabi mereka, meminta seluruh nabi-nabi ini memberikan bantuan kepada mereka. Namun, Masya Allah, para nabi pada saat itu terkenangkan akan kesalahan-kesalahan mereka dan merasakan mereka tidak layak untuk memohon sesuatu lagi kepada Allah. Ya, disebabkan mereka terkenangkan kesalahan mereka yang lalu. Jadi kata Imam Izzuddin di dalam kitabnya Bidayatus Sul yang kita baca pada malam ini, Allah telah mengkhabarkan kepada baginda bahawa bahawa baginda SAW telah diampunkan kesalahannya yang terdahulu dan yang akan datang, yaitu melalui firman-Nya, ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Pada zahirnya perkara itu tidak pernah dikhabarkan kepada seorang pun dari kalangan para nabi dan rasul yang lain. Lantaran itu, setiap orang daripada kalangan mereka apabila diminta memberi syafaat, yakni bantuan di padang mahsyar kelak, dia akan menyebutkan kesalahannya yang telah dilakukan dan dia mengatakan nafsi, nafsi, ya, diriku, diriku, ya, izhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Nabi Adam kata, ya, aku tak boleh bantu kalian, aku malu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana ya aku melanggari perintahnya, jangan ya makan buah al-khuld, ya, maka pergilah kepada orang lain. Mereka bertemu dengan Nabi Allah, ya, Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga, ya, menyatakan hal yang sama. Allah sangat murka, kemurkaan Allah tidak terperi. Pergilah kepada orang lain, kata Nabi Allah Ibrahim. Sebab apa? Sebab aku, ya, tak boleh nak minta pada kalian. Ya, rasa bimbang dan takut juga, Masya Allah. Kenapa? Sebab dahulunya aku pernah, ya, bercakap sesuatu yang kita katakan mendustai kaumku. Ya, di mana Masya Allah perbuatan Nabi Allah Ibrahim berbohong itu pun, ya, adalah elah untuk menyedarkan umatnya. Ya, ketika mana umatnya pergi berpesta, ya, maka Nabi Allah Ibrahim telah memecahkan berhala-berhala yang tujuannya membenteras, kita katakan, ya, membenteras kesyirikan. Ya, maka ditinggalkan berhala yang paling besar, yang lain semuanya telah dimusnahkan. Ya, ini sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bila, ya, kaumnya bertanya, man fa'ala hadha bi'alihatina ya Ibrahim, Ibrahim, siapa yang buat kerja ni pada berhala-berhala kami ni, Tuhan-Tuhan kami ni, ya, siapa yang telah melakukannya? Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala fa'alahu kabiruhum hadha, ya, yang telah melakukan hal ini ialah yang paling besar, ya, berhala yang paling besar ini. Fas'aluhum, tanyalah mereka, in kanu yantiqun, kalaulah, ya, mereka itu boleh berbicara. Tujuan Nabi Allah Ibrahim berkata sedemikian adalah untuk menyedarkan kaumnya, ya, untuk menyedarkan kaumnya, ya, bahawa yang mereka sembah itu merupakan berhala yang tak bernyawa, yang tidak mampu untuk mempertahankan diri, yang, ya, tak boleh memudaratkan dan tak boleh membawa manfaat. Ya, ia merupakan perbuatan yang sia-sia. Walaupun sedemikian, ya, boleh kita katakan, ya, kalau zaman kita ni, ya, orang kata apa, tipu sunat lah, ya, bukan nak tipu betul-betul pun, ya, tipu sunat aja, ya, untuk menyedarkan, ya, untuk menyedarkan bagaimana dengan kita katakan kaum dia tu supaya
jangan lagi memperbodohkan diri mereka dengan menyembah berhala-berhala yang tidak yang tidak berkemampuan itu, yang tidak ada apa-apa manfaat dan mudarat. Maka walaupun tipu sunat, rasa macam bersalah di hari akhirat, sehingga malu lagi nak meminta kepada Allah kerana takut. Maka Imam Izzuddin kata, kalaulah semua Nabi-Nabi dan Rasul itu telah dimaklumkan kepada mereka, pada zahirnya, bila kita baca hadis tentang syafaat, bila kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan hal keadaan kiamat dan syafaat, maka kita akan dapat pada zahirnya seolah-olah para Nabi dan Rasul itu tidak ada seorang pun daripada mereka yang dimaklumkan bahawa mereka telah pun diampuni kesalahan-kesalahan. Maka dengan sebab itulah hatta dengan Nabi Allah Ibrahim pun di hari akhirat masih teringat, dulu aku pernah sekali mendustai kaumku, itu pun dalam hal keadaan elok untuk menyedarkan mereka tentang kesesatan yang sedang mereka lalui. Namun tipu sunat yang macam tu pun rasa bersalah, kira-kiranya macam mana yang tipu betul-betul. Nanti di hari akhirat orang yang tipu betul-betul lebih-lebih lagi nanti akan rasa takut. Masya-Allah. Yang berikutnya, mereka bertemu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam. Namun Nabi Nuh alaihi salam juga dengan hal keadaan yang sama. Rasa malu nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mendoakan kaumnya sehingga dimusnahkan. Wabila tazar minal kafirina dayyara, Tuhanku jangan kau biarkan seorang kafir pun hidup. Masya Allah, itu doa Nabi Nuh alaihi salam. Maka akhirnya semuanya ditenggelami dengan air. Namun merasa menyesal sebab salah berdoa. Sebab rasa bersalah pula berdoa. Akhirnya tak nak juga Nabi Nuh alaihi salam untuk membantu umat manusia. Dikatakan kamu ni bapa kepada manusia selepas Nabi Adam, yang selamat atas bahtera Nabi Nuh itulah akhirnya kekal zuriat manusia ni. Namun Nabi Nuh juga enggan. Nabi Nuh juga dikenali sebagai hamba Allah yang sangat bersyukur, abdan syakura, hamba yang sangat bersyukur kerana tiap-tiap apa yang dilakukannya dia sentiasa bersyukur. Namun pada saat di hari akhirat nanti, kerana tiap-tiap orang daripada mereka itu belum dimaklumkan bahawa dia telah pun mendapat pengampunan, maka enggan mereka membantu yang lain. Begitulah juga mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini orang yang pernah berbicara dengan Allah, pernah menghadap dengan Allah, diberikan kemuliaan sehingga tak ada nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad yang mendapat kemuliaan bagaimana dianugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam ni juga Masya Allah bukan biasa-biasa. Nabi Musa ni seorang yang sangat prihatin kepada umat manusia. Kerana kita lihat saja, kita patut terima kasih dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, berapa kali Nabi Musa suruh Nabi kita minta diskaun, minta dikurangkan 50 waktu solat tu sampai 35. Kalau 50 waktu itu kekal rasa-rasanya, kita tak sempat nak online malam ni. Tak sempat nak buat apa kita. Kalau 50 waktu tu tak didiskonkan. Tetapi Masya Allah, bila Nabi Musa kata, ketian pada umat kamu, aku pernah lalui dengan Bani Israel, mereka yang kuat-kuat pun tak mampu, umat kamu nanti lagi tak mampu. Maka akhirnya Nabi kita minta kurang. Itu menunjukkan keprihatinan Nabi Musa alaihissalam terhadap umat manusia. Namun di hari akhirat, seorang Nabi ulul azmi, seorang Nabi yang sangat prihatin ini pun tidak sanggup untuk memberi bantuan. Tak sanggup untuk memberi bantuan. Disebabkan apa? Kata Nabi Musa alaihissalam, aku terkenangkan, aku dulu pernah salah. Apabila menegur seorang Bani Israel, tetapi dengan satu pukulan saja, sentuhan ataupun pukulan pada orang tu meninggal.
membunuh dalam hal keadaan tak sengaja. Ya, bukan nak bunuh pun, ya. Bukan tujuan nak membunuh, nak menghentikan orang tu daripada melakukan keburukan aja. Tetapi Masya Allah, mati orang tadi. Nabi Musa alaihissalam kata aku, ya, rasa tak lepas lah. Ya, ni kalau kita katakan, ya, dari segi bahasa mudahnya begitulah, ya. Saya cerita ni bukanlah menakalkan kalam yang sebenar Nabi Musa tu, tapi dalam bentuk ayat penceritaan, ya, dalam bentuk ayat penceritaan. Maka tak boleh lagi, ya, nak bantu umat ni. Disebabkan apa? Disebabkan mengenangkan akan, ya, apa yang telah, ya, dilakukan. Begitulah juga ketika mana mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, minta pula pada Nabi Isa, bantulah kami wahai Nabi Isa, ya, engkau ni ruhullah, ya, yang ditiupkan kepada, ya, Maryam, engkau hamba Allah yang dimuliakan, ya. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, bukan aku, pergilah kepada Muhammad, ya, pergilah kepada Muhammad. Sebab apa? Sesungguhnya dia telah pun diampuni kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Nabi Isa alaihissalam pula mempertegaskan kepada umat manusia pada waktu itu bahawa Nabi Muhammad, dia ni yang paling mulia kerana dia telah pun diampuni kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Maka di situ menunjukkan kepada kita, ya, bahawa Nabi SAW ni merupakan orang yang telah pun, ya, diistiharkan keampunan buat dirinya, sehinggalah bukan hanya sekadar diistiharkan dalam Al-Quran, tetapi Masya Allah, ya, diistiharkan juga kepada para Nabi dan Rasul, sehinggalah, ya, melayakkan baginda orang yang paling utama, ya, untuk memimpin seluruh umat manusia disebabkan, ya, kemuliaan tersebut, ya, iaitu pengampunan daripada, ya, dosa-dosanya. Maka bertemulah seluruh umat manusia kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka meminta bantuan baginda. Maka baginda mengatakan, akulah orangnya. Ya, analaha, akulah orangnya. Masya Allah, ya, di saat seluruh umat manusia, seluruh nabi-nabi mengatakan diriku, Nabi Muhammad lah yang tampil dengan mengatakan, ya, akulah untuknya, yakni yang boleh membantu kalian semua. Begitulah kemuliaan dan kehebatan, ya, Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadisul qudsi, inna rahmati sataghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan, ya, kemurkaanku. Ya, ada dalam kalangan para ulama mengatakan maksud rahmatku akan mengalahkan kemurkaanku ialah Nabi Muhammad SAW itulah sebesar-besar rahmat. Ya, sebagaimana kita selalu sebut, ya, dalam ceramah-ceramah menurut Rasul pun disebut, ya, itu bagaimana dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tak diutuskan dika wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Bahkan bukan hanya sekadar rahmat untuk umat Nabi Muhammad, ya, tetapi baginda lah rahmat untuk seluruh umat manusia. Benarlah rahmat untuk sekalian alam tu. Sebab apa? Rahmat untuk sekalian umat manusia, sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah manusia terakhir yang akan dilahirkan nanti, semuanya akan mendapat bantuan Rasulullah SAW di padang mahsyar. Maka, ya, dalam hal keadaan nabi-nabi lain mengatakan Allah sangat murka, ya, dan dalam keadaan hadis yang lain pula menyebutkan bahawa sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan kemurkaanku. Maka para ulama mengatakan, ya, Nabi SAW itulah rahmat yang mengalahkan kemurkaan. Masya Allah. Jadi dalam kehidupan kita ni, Masya Allah, ya, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak bergerak menuju ke jalan rahmat, ataupun kita nak bergerak menuju ke arah kemurkaan. Umpama timur dan barat, utara dan selatan. Selangkah kita mendekat ke arah utara, selangkah juga kita meninggalkan selatan.
Ya, selangkah kita menuju ke timur, selangkah juga kita meninggalkan barat, menjauh daripada barat. Maka begitulah dalam hidup kita ni, dalam keadaan rahmat dan juga kemurkaan. Siapa yang mendekat kepada rahmat Allah, maka jauhlah dia daripada kemurkaan Allah. Siapa yang mendekat kepada kemurkaan, maka jauhlah dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam lah satu-satunya pemimpin mutlak di hari akhirat kelak yang akan memimpin seluruh umat manusia, sehinggalah baginda orang yang akan berdoa dan memohon kepada Allah, nusrah, bantuan untuk seluruh umat manusia mendapat bantuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahbabuna fillah, kita rehat seketika dan kita akan sambung sebentar lagi berkenaan dengan syaraful Mustafa pada hal-hal yang lain. Wallahu InsyaAllah kepada anda. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini untuk kemuliaan Al-Mustafa. Jadi terus didengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 IKIM. Menggapai darjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam tadabbur di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islam untuk kemuliaan Al-Mustafa. Kita bawakan pada kali ini. Terima kasih atas perhatian anda. InsyaAllah kita nak sambung lagi dengan tajuk kita, Ketua Semua Rasul yang diampuni kesalahannya. Dan boleh menonton dekat Facebook dan YouTube. Share, semoga ramai beroleh ilmu dan juga manfaat perkongsian kita kali ini. Ustaz, kita nak sambung lagi tentang kemuliaan Al-Mustafa ini Ustaz. Tajuk kita kali ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekadar pada gambaran keampunan yang telah Allah istiharkan untuk baginda di dalam Al-Quranul Karim, dan bukan juga dengan kisah yang kita sebutkan tadi bagaimana di hari akhirat nanti baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan kepimpinan agung yang akan memimpin seluruh umat manusia, mengetuai para nabi dan rasul dalam doanya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia ketika huru hara di padang mahsyar. Apa yang sangat-sangat besar daripada kemuliaan baginda juga ialah yang patut kita pelajari daripada Nabi SAW sebagai kita katakan qudwah dan kepimpinan kepada kita, contoh dan suri tauladan kepada kita dalam tajuk yang kita belajar pada malam ini ialah bagaimana sifat syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap penganugerahan yang Allah berikan. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam sehinggalah bengkak-bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, laqad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah dah ampun kesalahanmu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa sampai baginda sallallahu alaihi wasallam nak beribadah sampai bengkak-bengkak kaki lagi? Kita kalau solat takat 2 rakaat dia tak bengkak kaki. Kita kalau takat solat 2 rakaat dia tak bengkak kaki. Kadang-kadang bengkak pun bukan sebab solat. Bengkak sebab makan kacang lebih, kena gaut. Bengkak sebab lain. Tapi pada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ibadah. Kerana ibadahnya yang lama, berdirinya yang lama. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pernah Sayyidina Huzaifah bin Yaman pernah solat dengan Nabi kita, Masya Allah. Nabi kita solat malam dia dengan bacaan
surah Baqarah. Kata Sayyidina Huzaifah, mungkin ayat ke-100 Nabi kita akan rokok, mudah-mudahan ayat 100 baginda rokok. Tiba-tiba Nabi kita teruskan, mudah-mudahan ayat yang ke-200 Nabi kita rokok. Tiba-tiba Nabi kita teruskan lagi, sampailah selesai surah Baqarah, baru Nabi kita rokok. Masya Allah. Ya, surah Baqarah ni 2 juzuk lebih. 2 juzuk lebih, Masya Allah. Itu baru 1 rakaat. Ya. Sebab apa? Menjadi hamba yang bersyukur. Apabila Sayyidah Aisyah kata, ya Rasulullah, tidakkah Allah dah ampunkan kesalahan kamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa perlu sampai solat sehingga bengkak-bengkak kaki ni? Maka pada ketika itu Nabi kita kata apa? Afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi di sini kita lihat bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, walaupun telah diisytiharkan keampunan kepadanya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang kita katakan sudah berpada dengan apa yang diberi sehingga tidak lagi melakukan amal ibadah. Seseorang kalaulah dalam kalangan kita ni dapat pengisytiharan pengampunan, rasa-rasanya mungkin duduk saja aja. Tak buat apa dah. Disebabkan apa? Seronoklah dapat pengampunan. Tetapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bahkan menunjukkan kepada kita betapa syukur itu bukan hanya sekadar lafaz di mulut, tetapi syukur itu ialah perasaan dalam hati, berterima kasih yang amat sangat kepada Allah atas pengurniaan Allah itu, sehinggalah perasaan terima kasih itu menjadikannya seorang yang lebih banyak melakukan amal ketaatan lantaran rasa berterima kasih yang tak terhingga kepada Allah. Maka syukur itu dibuktikan dengan memperbanyakkan dan mempertingkatkan amalan. Itu yang pertama. Dah dimaklumkan pengampunan, tapi kekal dengan ibadahnya yang banyak. Kekal dengan ibadah yang banyak. Kita sebab itulah Lailatul Qadar pun dirahsiakan kepada kita. Kalaulah dibagi tahu dapat Lailatul Qadar bila, mungkin pakat duk relax belaka dah. Tak apa dah, 83. Satu ibadah malam Lailatul Qadar dah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dah menyamai 83 tahun 4 bulan. Dapat sekali pun cukup dah. Rasa lega dah. Umur pun dalam 60 dia dah cover dah. Dah cover dah, masya-Allah. Mungkin ada rasa yang macam tu. Maka sebab tu Allah rahsiakan, tak beritahu pada kita supaya kita tidak rasa malas dalam beribadah, bahkan memperbanyakkan amal ibadah. Baginda sallallahu alaihi wasallam dah dimaklumkan pengampunan, tapi kekal sebagai seorang hamba yang sangat taat, seorang hamba yang sangat membuat kebajikan pada orang lain, seorang hamba yang sangat merebut peluang-peluang kebaikan. Bukan hanya sekadar pada solat malam saja, tapi kita lihat bagaimana dermawannya Nabi kita, bagaimana baik hatinya Nabi kita, bagaimana pemaafnya Nabi kita. Itu semua sifat-sifat kemuliaan baginda yang kita kena contohi. Yang kedua ialah walaupun telah dimaklumkan mendapat pengampunan, tetapi lidahnya tidak pernah berhenti meminta keampunan. Walaupun telah dimaklumkan mendapat pengampunan, tetapi lidah baginda sallallahu alaihi wasallam tak berhenti dalam memohon pengampunan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin mi'atamar. Sesungguhnya aku beristighfar, memohon keampunan Allah pada setiap hari 100 kali. 100 kali mohon pengampunan Allah. Dalam hal keadaan diri baginda itu telah pun dimaklumkan, diampunkan. Kenapa Nabi kita berbuat demikian? Kata para ulama, kerana
ya seorang yang telah mendapat seluruh pengampunan Allah, kalau dah tak ada dosa untuk diampunkan, maka akan ditinggikan darjat dan kemuliaan. Dia akan ditinggikan darjat dan kemuliaan. Dan baginda beristighfar juga supaya jadi contoh dan tauladan kepada umatnya. Ya, supaya kita ni sedar diri, kita ni pengampunan pun tak tahu dapat ke tidak lagi. Ya, jangan duduk ya rasa selesa, berasa macam kita ni ya tak berdosa apa-apa. Ya, kadang-kadang ya hati yang rasa tak berdosa itulah yang sedang berdosa. Ya, diri yang merasakan dirinya suci daripada dosa itulah sebenarnya berdosa. Kadang-kadang ya, bukan semuanya tapi kadang-kadang. Ya, boleh jadi ya orang yang tak pernah yang rasa dia ni aku dalam hidup ni tak pernah buat dosa apa, masya-Allah. Ya, kadang-kadang itulah yang berdosa disebabkan ya bangga diri dan sebagainya. Ya, jadi baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar memohon keampunan Allah 100 kali sehari semalam. Cuba kita renungkan hari ini dah berapa kali kita beristighfar. Apakah hanya sekadar istighfar selepas solat? Ya, selepas solat biasanya kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tiba-tiba Tuan Imam lajak buat 4 kali. Ya, astaghfirullah kali keempat. Ya, kawan sebelah pun tulis, "Hei, 3 je lah, kenapa 4 pula?" Masya-Allah. Ya. Ya. Berkira. Ya, berkira, masya-Allah. Ya, Tuan Imam terlajak aja. Ya, buat 4 kali. Maka itu baik. 3 yang kenapa 4? Masya-Allah. Ya, contohnya ya kita ni berkira sungguh. Ya. Kadang-kadang Tuan Imam buat 10 kali pun baru 50 kali. Tak sampai sama banyak dengan Nabi buat lagi. Nabi kita buat 100 kali. Masya-Allah. Ya. Nabi kita buat sehari semalam 100 kali. Masya-Allah. Ya, ya. Ini Tuan Imam lajak satu aja. Dia dah jeling dah. Ya. Orang putih kata rolling oil. Ya, rolling eye. Ya. Dia punya mata tu masya-Allah. Ya. Berapa kali? 3 kali. Ya, kalau lebih aja dia dah ni dah, masya-Allah. Jadi cuba kita ya muhasabahkan bagaimana dengan ya keampunan yang Allah berikan kepada Nabi kita, pengistiharan yang Allah maklumkan dalam Quran, tetapi tidak mengubah sifat kehambaannya. Ya, tidak mengubah sifat kehambaannya. Aku seorang hamba, ya aku perlu mohon kepada Allah. Kerana memohon kepada Allah itulah penzahiran kepada sifat-sifat seorang hamba. Ya, maka saat kita memohon keampunan, kita merasakan ya kita ni ya bersalah dengan Allah. Ya, kita ni ada silap dengan Allah. Maka berdoa memohon keampunan. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani. Ya, diampuni semua kesalahan namun tetap sebagai seorang hamba yang taat, diampuni semua kesalahan namun tetap sebagai seorang hamba yang tidak berhenti untuk memohon dan mengharapkan pengampunan Allah dalam kehidupannya. Hababuna fillah, masya-Allah. Kira-kiranya bagaimana pula dengan kita? Kalau dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang telah dijaminkan pengampunan, maka dengan sebab itu kita sebagai umat baginda yang dimuliakan dan terpilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad juga kena berusaha untuk kita juga kekal mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu doa memohon keampunan yang dibaca di dalam solat. Ya, yang dibaca pada akhir solat kita. Iaitu dalam sebuah hadis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Allamani du'aan ad'u bihi fi salati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku satu doa yang aku berdoa dengan doa tersebut di dalam solatku. Ya, di dalam solatku. Qala Qulillahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant
faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Zulman kathirah, dengan kezaliman yang banyak. Ya, kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar. Ya, tutur kata kita menyakiti orang lain dalam keadaan kita tak sedar. Ya, kadang-kadang bukan tutur kata pun, mimik muka aja orang lain terasa, masya-Allah. Ya, kita tak ada rasa apa pun, orang lain terasa. Ya, mimik muka aja pun. Tengok tu, ya, dia punya muncul, masya-Allah, orang terasa. Ya, dengan kita, masya-Allah. Ya, jadi kadang-kadang masya-Allah, ya, komen-komen kita tu bukannya kita nak perli, nak apa pun, tapi dia tersinggung lebih. Kita cakap yang betul aja, dia tersinggung pula, masya-Allah. Ya, maka kadang-kadang kita tak perasan. Ya, yang kita ada buat salah. Ya, dengan mak ayah kita, lebih-lebih lagi. Ya, dengan pasangan kita. Kadang-kadang orang kata orang yang paling disayangi itulah yang selalu rasa derita dengan kerana orang yang dia sayangi. Ya, tapi disebabkan sayang maka dia tabah dan sabar dengan pujian itu, masya-Allah. Jadi maka Nabi kita ajar pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq satu doa yang dibaca dalam solat, yang mudah-mudahan kita juga pada malam ni kita ambil doa ni, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ya, maksudnya pengakuan yang ikhlas daripada hati kita dan yang ikrar, kesaksian bahawa tak ada yang boleh mengampunkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faghfir li maghfiratan min 'indik, maka ampunilah dosaku dengan pengampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, aku tak pernah meninggalkannya sejak diajar oleh Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq dalam tahiyat akhir akan baca doa ni. Ya, dalam tahiyat akhir sebelum beri salam akan baca doa ni. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li fa inna maghfiratan min 'indik fa inna warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebagai umat baginda yang mengharapkan pengampunan, kita belajar daripada Nabi kita yang telah pun mendapat pengampunan. Baginda tak berhenti daripada berdoa, maka sama-samalah kita mengamalkan untuk kita juga sama-sama memohon keampunan daripada Allah, dan carilah sebab-sebab keampunan yang lain. Ya, sebab-sebab keampunan yang lain. Dalam hadis Nabi kita katakan satu solat kepada satu solat, ya, pengampunan dosa antara keduanya. Satu Jumaat kepada satu Jumaat, pengampunan dosa pada keduanya. Ramadan kepada Ramadan, pengampunan dosa pada keduanya. Begitulah juga, Masya Allah, pengampunan dosa juga bagi orang yang berpuasa hari Arafah. Jadi apa juga peluang-peluang yang kita boleh dapat pengampunan daripada Allah, maka rebutlah supaya kita benar-benar nanti di hari akhirat dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita umat yang mendambakan pengampunan Allah dan mendambakan nanti beroleh kehidupan yang sangat baik di hari akhirat kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk kita untuk pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dalam kita memuliakan mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad, kita juga mengamalkan sifat-sifat dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amin, amin. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Dalam kemuliaan Al-Mustafa, kita dah bawakan tajuk ini, insyaAllah. Banyak lagi yang bakal kita pelajari hari ini tentang ketua semua Rasul yang diampuni kesalahannya, insyaAllah. Minggu hadapan kita kembali sekali lagi untuk kemuliaan Al-Mustafa setiap Khamis 9 malam. Dan insyaAllah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berkongsi catatan. Ada sempat yang kongsikan doa tadi Ustaz. Dalam catatan tu, terima kasih banyak atas kesempatan anda berkongsi. Semoga menjadi jariah. Dan insyaAllah saya juga akan buatkan clipping untuk anda, sedutannya kepada anda. Kita akan ulang siar bersama-sama. Anda boleh tengok dekat Facebook dan juga Instagram kami nanti untuk kita siarkan doa tersebut. Semoga dapat kita beramal dan apapun amalan-amalan kebaikan kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Ada kesempatan kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Ulangan dapat dengarkan nanti hari Sabtu jam 9 malam, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda terus dengarkan kami, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.442 juta pendengar Radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Kota Kinabalu 93.9 FM. الوالدين مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا يوم النشور مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا وجهك يسعد مرحبا وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا وردنا يوم النشور
مرحبا وجهك يسعد مرحبا وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفر الخطايا وذنوب الموبقات أنت ساتر المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Kuala Terengganu 100.2. According to positive psychologists, saying thank you is no longer just good manners. It is also beneficial to the self. To take the best known examples, studies have suggested that being grateful can improve well-being, physical health, can strengthen social relationships, reduce positive emotional states, and help us cope with stressful times in our lives. But we also say thank you because we want the other person to know we value what they have done for us and maybe encourage them to help us again in the future. The idea that saying thank you makes people more likely to help in the future. Teach your child learns to say thank you early in life. From morning till night, thank you should be part of our everyday language. Saying thank you sets a tone and an acknowledgement that all things are in reality gifts and nothing is due or guaranteed. Saying thank you helps build an inner structure of gratefulness. Nothing should be taken for granted. Practice your thank you today. Lembah Kelang 91.5 FM. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberi berbagai gelaran mulia kepada kekasihnya, junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara gelar kebesaran yang Allah kurniakan kepada baginda adalah Raufun, artinya yang amat penyantun, Rahimun, artinya yang amat penyayang, Rahmatan lil Alamin, artinya rahmat kepada semesta alam, Sirajan Munira, artinya obor yang menerangi, dan Nurun yang berarti cahaya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, yuqadu min syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Mafhumnya, Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api.
Sidi Sahal bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu mentafsir makna ayat ini dengan katanya, Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi hidayah kepada ahli langit dan bumi. Allah mengibaratkan cahaya hidayahnya itu dengan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersimpan di dalam sulbi nenek moyang baginda, umpama lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita besar itu adalah ibarat dari hati baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tabung kacanya pula ibarat dari dadanya. Maka hati dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam ibarat sebutir bintang yang berkilauan dek kerana ia dipenuhi dengan iman dan hikmah. Allah berfirman lagi bahawa pelita besar itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, iaitu ibarat dari susur galur baginda yang bersambung kepada cahaya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Kemudian Allah berfirman bahawa minyak dari pelita itu saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, iaitu ibarat dari kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir-hampir terzahir jelas dikenali oleh manusia walaupun ketika baginda masih belum berkata-kata, seperti minyak yang diberkati ini. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Rahim. Hasbi Allah